sunburn. Okay. Lepas itu dia sapu dengan aloe vera sebab aloe vera ni sejuk sebenarnya. So dia sapu aloe vera boleh menyejukkan balik kulit untuk dia sihat balik lah. Ginseng, herba yang popular digunakan dalam perubatan tradisional kaum Cina untuk memelihara kesihatan badan. Ginseng. Dia cakap tradisional kaum Cina, tapi sebenarnya even sekarang ni pun saya rasa semua orang pakai ginseng sekarang kan. So ginseng ni herba popular untuk kesihatan lah, pelihara kesihatan. So halia, melegakan bengkak dan segar-segar pada badan, menghilangkan angin dalam badan. Biasalah tu, even sampai sekarang ni pun kalau perasan, kalau kita rasa macam tak sedap badan lah, masuk angin lah, kita akan order teh halia. Which is kind of funny sebab teh biasa orang cakap berangin, halia biasa cakap tak. Halia hilangkan angin, so dia macam counteract sama dia kan. Tapi halia lah, okay. Halia ni yang benda biasa. Even Ino pun sekarang menggunakan halia kan, dia masuk dalam halia dalam Ino. Okay. Tapi untuk ubat, kita panggil ubat tradisional lah. Sebab dia lebih kepada turun-temurun kita belajar. So pokok bunga raya, daunnya melegakan sakit kepala dan merawat semasa keguguran rambut. Ini pun saya baru tahu. Saya tak pernah dengar pokok bunga raya sebagai ubat-ubatan. So ubat-ubatan tradisional antaranya pokok bunga raya, kalau rawat masalah sakit kepala ataupun rambut gugur, ambil bunga raya. Quinnica, okay. Kulit pokok digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Next, kita tengok apa tu perubatan moden pula. Tadi perubatan tradisional, sekarang kita tengok apa tu perubatan moden pula. So, perubatan moden merujuk kepada campuran jenis merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan perubatan. So, campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains. Kita menggunakan bidang ilmu sains untuk kita melihat dan memastikan sama ada setiap ubat tu adalah betul. Okay, ciri-ciri dia, kos rawatan dia mahal sikit. Okay, kenapa? Sebab biasanya dia banyak proses untuk kita buat ubat-ubat ni. Rawatan menggunakan ubatan-ubatan sintetik. Menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan radioterapi. Menggunakan kaedah moden lah. Rawatan adalah lebih berkesan dengan lebih cepat pembuktian kebersihanan secara klinik. Okay. So biasanya lebih cepat, ianya ada paperwork pula. Ada, istilah dia ada paper lah. Ada bukti. Ada orang cakap apa? Ada kajian, okay? Ada kajian secara klinikal yang mengatakan, okay, this one is betul, dan kalau kita ambil balik dan kita ulang balik benda yang sama, kita boleh confirmkan, kita boleh pastikan bahawasanya betul memang ubat tu boleh. Antara paling awal ialah penicillin lah. Penicillin paling awal ubat yang kita jumpa. So kos rawatan ni mahal sikit. Sebab macam saya katakan tadi, sebab antara mahal sebenarnya, sebab kita ada orang yang kaji. So biasanya orang kaji ni akan dapat sedikit, orang cakap apa, dia dapat sikit commission lah untuk setiap kebaikan yang dia buat tu. So rawatan penggunaan sintetik, dia menggunakan pengobatan sintetik lah. Biasa kita akan buat dalam makmal ke, atau kita akan buat dalam kilang ke, okay? Benda-benda tu yang menjadikan itu adalah ubat sintetik. Itu perubatan moden lah. So contoh, so kita ada 3 jenis dengan saya. Yes, kita ada 3 jenis. Okay, 3 jenis perubatan moden yang biasa kita pakai. First, kita ada sama dia analgesic. Analgesic iaitu fungsi melegakan kesakitan. Contoh macam aspirin, paracetamol, Codeine. Alright. Now, kepada siapa-siapa yang mungkin nak teringin macam nak sebut, fungsi melegakan kesakitan. Antara ubat yang paling famous analgesic ni ialah paracetamol yang lebih dikenali sebagai Panadol. So untuk pengetahuan, kepada siapa yang teringin nak tulis Panadol, tolong tu dengan tulis Panadol. Ianya adalah paracetamol. Paracetamol ubat dia, Panadol je nama dia. Okay. So fungsi dia untuk melegakan kesakitan. Satu lagi antibiotik. Okay, Panadol bukan antibiotik, dia tahan sakit. Antibiotik. Okay. Antibiotik fungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjang. Okay, dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus, bakteria, melawan bakteria menyebabkan penyakit. Dihasilkan dari sistem bahan kimia, dihabiskan mengikut terus memberi untuk memastikan bakteria dihapuskan. Contoh penicillin dan streptomycin. So antibiotik ni fungsi dia lah untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Mana kita dapat dia? Kita culture dia. Okay, kita jaga dia. Macam fungus ataupun bakteria. Okay. Fungus atau bakteria. Contoh penicillin lah. Penicillin sebenarnya dikeluarkan oleh fungus, satu jenis fungus yang boleh menghalang pertumbuhan bakteria.
Okey, dihasilkan melalui sintesis bahan kimiaan dihabiskan mengikut dos yang diberi untuk memastikan bakteria dihapus. Dan so antibiotik perlu dimakan mengikut dos yang doktor bagi. Okey, kepada seorang ni yang pergi hospital, semua yang pernah pergi hospital pernah dapat antibiotik, kalau you ingat, every single doktor akan sebut makan ubat ni sampai habis. Makan ubat ni sampai habis. Perkataan makan ubat ni sampai habis tu, itu adalah semua jenis ubat antibiotik. Reason dia kenapa? Dua sebab. Pertama ialah kita nak pastikan bakteria dalam badan awak atau apa-apa mikroorganisma dalam badan awak badan kita badan kita betul-betul habis. Sebab ada menghabiskan dos yang diberikan ni. Okey, itu. Kedua, untuk mengelakkan daripada bakteria tu bermutasi untuk melawan balik antibiotik. Cuma yang kedua tu tak ada dalam you punya topik. So ingat yang first. Saya just bagi extra information to you guys. Alright. Satu lagi psikoterapeutik. Psikoterapeutik ni digunakan untuk rawat penyakit psikiatrik, penyakit otak. Tidak boleh diambil semena-menanya dan perlu mengikut dos yang ditetapkan. So dia bukan satu jenis ubat yang kita boleh pergi contoh. Psikoterapeutik ni biasa kita takkan jumpa kat farmasi senang cakap. Dia bukan satu benda yang kita boleh pergi farmasi cakap, saya nak ubat antidepresan satu. Biasanya kita takkan jumpa dekat farmasi. Sebab ubat ni sangat terkawal. Kenapa ianya sangat terkawal? Sebab dia boleh merubah perasaan, pemikiran dan kelakuan seseorang. Fungsi psikoterapik punya ubat adalah untuk menjaga kita punya emosi kita, atau dia nak, kalau kita depressed, sedih kan, kita overthinking ke, dia akan hold, dia akan tahan semua benda tu. Itu fungsi terapeutik. Antara stimulan, ubat merangsang mengaktifkan kegiatan otak, badan dan perasaan sakit. Contoh amfetamina. Okay, stimulan ni dia merangsang balik, aktifkan. Alright. Antidepresan, kalau depressed orang tu rasa macam sedih ke apa kan. Bukan sedih, sorry. Depression bukan sedih. Ubat fungsi itu mengawal keadaan murung, which is different dengan sedih. Sorry. Antipsikotik, ubat penenang. Ini untuk macam tranquilizer, barbital, dozapin, haloperidol. Alright. Ini kebiasaannya untuk orang-orang hospital bahagialah, orang-orang gila biasa akan pakai psikotik ni. Okay. So, apa yang mengatakan, ini adalah ubat. Next, kita tengok ubat complementary pula. So, perubatan lengkap yang menggabungkan perubatan moden dengan tradisional. Complementary ni bermaksud dia menggunakan kedua-duanya. Okay. Ianya ada kajian pada masa yang sama, ia juga datang daripada tradisi-tradisi yang sebelum ni. Kita gabungkan dia, boom, kita panggil perubatan complementary. Dia sambil membantu bersama-sama lah. Tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Dia tak ada something yang macam moden sekarang ni, kalau patah tulang je, bedah. Kan? Sakit perut je, bedah. Selagi boleh bedah, kita bedah. Tapi ni tak adalah, dia tak ada libat-libat dengan bedah-bedah. Kalau macam patah tulang ke apa, kita tak libat-libatkan bedah-bedah. Tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia. Okay? Dia tak ada contoh macam pakai Panadol ke antibiotik ke, biasa kita takkan pakai untuk perubatan complementary lah. Mengamalkan kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. So, berbeza dengan tradisional di mana kita just dengar petua-petua, tapi perubatan complementary ni kita juga tanya kepada pakar-pakar. Contoh macam, nanti tengok. So antaranya ialah acupuncture yang biasa orang Cina punya, itu memang tradisi Cina, tapi ianya memang telah banyak dilakukan. Sebenarnya banyak kajian telah dilakukan dengan acupuncture lah, memang boleh lah sebenarnya. Dia kacau kita punya pressure point tu, menyebabkan darah kita lebih banyak bergerak, so lebih senang untuk kita sihat. So jarum secara dimasukkan dalam titik itu pada kulit yang disebut titik acupuncture, dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan lembut. Hal ini dapat merangsang seseorang untuk melegakan kesakitan. Dia kacau kita punya sistem saraf sekali. Okay, dia kacau sistem saraf, so di situ dia akan bagi tahu otak kita akan lebih tenang. Dia akan menenangkan otak kita, dia akan stop, dia akan berhentikan rasa macam sakit. Chiropractic ni kalau pernah tengok video-video orang patah-patah tulang tu, itu nama dia chiropractic lah. Chiropractic tidak menggunakan ubat, sebaliknya menggunakan kemahiran ahli chiropractor untuk membentuk semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Chiropractic berkesan dengan merawat sakit belakang, leher, sendi, kepala dan kecederaan sukan. Chiropractic ni kebiasaannya memang ahli-ahli sukan ada dia punya chiropractic dia lah.
Okay, bukan patah. Kita sebut mudah patah tulang belakang lah. Tapi dia sebenarnya dia luruskan tulang belakang. Dia luruskan tulang belakang, dia hilangkan pressure dekat di antara tulang. Okay. So inilah membentuk semula kedudukan tulang menggunakan tangan sahaja. Tak ada pembedahan tak ada pembedahan yang berlaku. Urutan tradisional. Okey, urutan tradisional. Urut dalam kaedah manipulasi tisu lembut badan menggunakan tangan, jari dan penumbuk. Urut didapati menyebabkan keseresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan masalah urat saraf. Okey. So urutan tradisional urut lah. Urut. Kalau you guys pergi kedai urut standard tu, urutan tradisional Urut didapati menyebabkan keresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot, masalah urat saraf. Hemopati, ubat yang sesuai diberi kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan dan maklumkan oleh pesakit seperti demam, sakit atau batuk. Ubat yang diberikan menggunakan keupayaan tubuh melawan penyakit yang menyerang, bukannya menjadikan bahan untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Okay. Hemopati ni satu jenis ubat yang kita bagi untuk menguatkan tubuh badan sahaja. Dia tak spesifik untuk lawan sebarang-sebarang penyakit, tetapi dia lebih untuk menguatkan kekuatan badan tu sendiri. Alright. Terapi herba. Terapi herba menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Penggunaan herba lebih diyakini oleh seorang ramai kerana sumber-sumber jadi tidak datang kesan sampingan dan tidak mengandungi kandungan dadah yang memberatkan kesihatan. Terapi herba ni menggunakan bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat pengubatan penyakit. So basically just pil take on. Ada contoh pil take on lah. So pil take on herba sebenarnya. Penggunaan herba lah untuk kita menyihatkan badan kita. Bunyi kalau perasan terapi herba bunyi macam tradisi. Kenapa? Kenapa dia masuk dalam komplementari? Sebab sebenarnya setiap satu herba yang dipakai tu memang telah mendapat kita panggil kajian lah. Kita dah buat kajian dekat dalam makmal. Kita klinikal, orang-orang saintis semua dia orang dah buat kajian mengatakan certain herba ni memang boleh digunakan lah. Okay. Certain herba memang boleh digunakan, memang telah terbukti keberkesanannya. Alright? Terbukti keberkesanannya. Okay, dari situ jatuh kat situ lah kenapa dia jatuh ke bawah komplementari. Penggunaan ubatan manusia, ubatan daripada sumber jadi. Perbandingan cara ubatan manusia dan ubatan daripada sumber semula jadi. Ini perbezaan di antara ubatan yang jenis manusia, buatan manusia itu sendiri, satu lagi ubatan yang kita ambil daripada dihasilkan di makmal komersial secara berbesaran untuk menggunakan ramai. So buatan manusia biasanya kita akan bawa kat makmal. Semula jadi yang direct daripada kita dapat terus daripada tumbuhan dengan haiwan. Perlu diambil secara berterusan untuk manusia. Untuk semula jadi perlu diambil untuk diambil secara berterusan biasanya untuk penyakit kronik atau berhenti apabila telah sembuh untuk manusia. Kita ambil secara berterusan kalau kronik dan berhenti selepas sembuh. Semula jadi perlu diambil dan diamal secara berterusan dalam jangka masa yang lama supaya berkesan. Manusia kita makan, kita sihat, kita stop. Malaikat kalau penyakit kronik lah. Tapi kalau semula jadi ni, kalau kita start makan, kita nak kena makan sebab dia ambil masa lebih sikit. Sebab antara sebab dia punya concentration dia, kuantiti dia kurang daripada buatan manusia. So dia perlu makan lebih banyak dan berterusan lah. Manusia bukti penyembuhan berdasarkan ujian klinikal. So kita buat ujian dulu, kita pastikan benda tu sihat dulu, baru kita guna. Kita tak macam, okay, ini ubat baru, silakan. Okay. Kedua, ubat daripada sumber semula jadi. Bukti penyembuhan melalui kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu. Okay, ini yang tradisional lah. Macam tradisional tadi lah. Basically, orang tua-tua kita cakap, kau kembung perut kan, makan hari, insyaAllah sihat. Jadi macam tu. So basically, benda tu pengalaman orang tua-tua kita lah. Jangan tolak petua sebab ada kebaikan dalam petua. So buatan manusia berisiko mendapat kesan sampingan gunakan tanpa nasihat daripada doktor, pesakit tidak menggunakan dos yang betul. So risiko kalau kita pakai makan ubat-ubat yang biasa daripada hospital ni, kalau kita tak dapat nasihat, maksudnya tu kita main makan aja. Contoh macam Panadol lah saya ambilnya. Panadol sebenarnya kalau you baca belakang tu, dia punya had limit untuk seseorang tu makan, dia tak boleh lebih. Bukan 2 pil pun, 1,000 miligram 1,000 miligram untuk setiap 4 jam seingat saya.
And kena hati-hati, certain Panadol mempunyai 600 mg. So kalau awak makan 2 pil yang besar 600 mg, maksudnya awak dah makan 1200 mg. Bayangkan recommendation belakang cakap limit awak 1000 sahaja. 1200 mg, limit awak 1000 mg saja, kan dah overdose kan. Sebenarnya benda tu tak sihat untuk badan lah. Ya, dia boleh sihatkan awak betul, insyaAllah. Bukan nak sihatkan awak pun. Ya, awak takkan rasa sakit selagi Panadol tu ada dalam badan awak, selagi paracetamol tu ada dalam badan awak. Tapi secara keseluruhannya benda tu akan membawa kemaslahatan atau keburukan pada masa akan datang. Sebab kalau tak makan ikut dos yang betul, dia boleh membawa masalah-masalah lain. Semua jadi berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat doktor, pesakit tidak mengikut dos yang betul. So basically this one is the same lah. Makan terlalu banyak benda sama pun jadi tak elok juga sebenarnya. If anything, certain macam pantang kan, ada benda yang kita tak boleh makan kalau kita sakit ke apa. Which is funny, macam telur lah, saya ambil contoh mudah. Telur ni satu benda yang sangat kontroversial dalam sebarang doktor. Kalau kita luka lepas bedah, ada orang cakap boleh makan telur, ada orang cakap jangan makan telur. Petua cakap jangan makan telur. Mengikut doktor, majoriti cakap boleh makan telur. Tapi mengikut petua, majoriti cakap jangan makan telur. Selamat jangan makan. Tapi kalau teringin sangat boleh makan. Hati-hati sikit lah. Okay. Sebab benda tu still boleh membawa, dia sebenarnya bawa kepada nanah. Kalau nanah ada masalah. So basically risiko dia sama je lah. Okay, risiko dia sama sahaja di antara buatan manusia ataupun semula. So antara masalah-masalah kalau kita salah guna ubat-ubatan, boleh menyebabkan kematian, confirm. Overdose, kalau dia sebenarnya perkataan overdose, terlebih makan. Semua tu relate dengan orang yang makan ubat lebih. Kalau awak ingat satu penyanyi nama Michael Jackson, tapi dia dah lah sebenarnya. Okay, dia terlebih ambil antidepresan saya. Dia terlebih antidepresan menyebabkan jantung dia berhenti. So menyebabkan kesan sampingan yang teruk seperti alahan, muntah, sakit kepala, demam dan pingsan. Kita makan sebab kita tak nak demam, kita makan sebab kita tak nak sakit kepala, tapi sebabkan kita makan terlalu banyak, benda tu yang kita dapat. Menyebabkan ubat tu kurang berkesan untuk melawan penyakit, maka penyakit yang ingin diubati tidak sembuh. Okay. Kalau kurang lah. Okay. Kalau kurang ambil pun sebenarnya salah penyalahgunaan ubat. Menyebabkan ketagihan ubat jika ambil secara berlebihan seperti ubat batuk. Sebab jangan lupa setiap ubat di hospital adalah satu jenis dadah. Cuma bukan semua dadah adalah ubat. So kalau kita ambil terlalu banyak memang boleh menyebabkan kita ketagih dengan ubat-ubat tu. Alright. So itu buat latihan sikit berkenaan dengan topik 1. Antara berikut yang manakah merupakan ciri perubatan moden? Apa ciri-ciri tadi? Okey, antara yang berikut, antara ABCD, mana satu sebenarnya memberitahu tentang ciri perubatan moden. Kos rawatannya rendah, menggunakan ubat-ubatan sintetik, tidak melibatkan pembedahan, diwarisi secara keturunan. Pada masa yang sama, awak boleh buka mic untuk jawab ataupun awak boleh pakai melalui chat lah. Saya akan baca chat. Cikgu B, cikgu. B Alright, kawan kita ada jawab. Jawapan dia ialah B. Okay. So, menggunakan ubat-ubatan sintetik. Betul lah. Apabila itu mengatakan perubatan moden menggunakan ubatan sintetik. A, C dan D semua adalah jenis perubatan tradisional. Seterusnya nombor 2. Antara berikut yang manakah merupakan ubat yang digunakan dalam perubatan tradisional? Penicillin, barbiturates, ginseng atau homeopati? Ginseng. Ginseng. D. Ginseng. Yes, betul. Ginseng lah. Ginseng. Ramai orang macam-macam sebutan. Ada panggil ginseng, ada panggil ginseng. Tak apalah yang penting ejaan tu betul. Ginseng. Quinine digunakan dalam rawatan tradisional. Apakah fungsi quinine? Untuk rendahkan tekanan darah tinggi, untuk merawat demam malaria, untuk rawat masalah kulit atau untuk rawat kemandulan? B. Untuk merawat demam malaria. Ya, betul. Okey, tadi salah satu contoh yang kayu. Quinine ni macam kayu tu kan. Dia untuk merawat demam malaria. So nombor 4. Antara berikut yang manakah tidak benar tentang Algesic? Okey, terdapat dos menyebabkan kerosakan hati, digunakan untuk melegakan kesakitan. Aspirin dan paracetamol adalah analgesic dan menggunakan untuk membunuh bakteri. Ya.
Maaf? Apa tadi? D. D. Dadu digunakan untuk membunuh bakteria. Apa yang digunakan untuk membunuh bakteria tadi adalah antibiotik. Antibiotik yang digunakan untuk membunuh bakteria. Yang lain ni kira betul lah untuk negasi lah. 5. Antara berikut yang manakah ubat moden untuk merawat masalah kemurungan? A, B, C, D. C. 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 Imipramine. So jawapan dia ialah betul imipramine untuk masalah kemurungan. Antara ubatan moden antidepresan yang kita bagi kat dia, antidepresan ialah imipramine. Seterusnya nombor 6. Darjah 1 menunjukkan satu rawatan komplementari. Apakah rawatan ini? Chiropractic, terapi herba, urutan tradisional, akupunktur. Apa yang ditekan-tekan guna tangan? Apa? C. Urutan tradisional. Urutan tradisional. Betul. Okey. Kalau berkenaan dengan picit-picit, tekan-tekan ni, kita panggil urutan tradisional lah. Kalau cucuk-cucuk baru kita panggil akupunktur. Patah-patah, letup-letup baru kita panggil chiropractic Next. Darjah 2 menunjukkan satu jenis ubat moden. Apa fungsi ubat tersebut? Aspirin. Melegakan kesakitan. Betul kan? Aspirin satu jenis analgesik tadi. Dia melegakan kesakitan lah. 8. Apakah kesan jika ubat diambil tanpa mengikut preskripsi doktor? Apa masalah kalau kita ambil tak ikut doktor cakap? B. Menyebabkan ketagihan. Betul lah So kalau kita ambil tak ikut preskripsi doktor, doktor cakap ambil 1 sudu, kita telan 3 sudu buat batuk, lama-lama kita boleh ketagih dengan ubat batuk. Seterusnya nombor 9. Maklumat berikut menunjuk satu kaedah perubatan komplementari menggunakan kemahiran untuk membetulkan semua kedudukan tulang menggunakan tangan, berkesan untuk merawat sakit belakang, sakit sendi dan sakit kepala. Apa jenis ni? Urutan tradisional, radioterapi, kemoterapi, chiropractic. D. Urutan tradisional. Actually jawapan dia adalah D. chiropractic. Now, kenapa ia jadi chiropractic? Sebab ni membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Betul, saya faham. Saya rasa mungkin urutan tradisional sebab nampak menggunakan tangan tadi kan. Menggunakan tangan kalau kita tekan, kalau kita picit, kalau kita urut lah senang cakap istilah dia. Kalau kita urut, baru kita panggil urutan tradisional. Tapi dia cakap membetulkan semula kedudukan tulang. Membetulkan semula kedudukan tulang ni yang orang tarik tangan orang yang patah tulang belakang. Saya panggil patah tulang belakang orang lah. Patah tulang belakang orang tu. Kan yang letup. Yang letup tu. Yang letupkan tengkuk orang, yang letupkan kaki orang, letupkan lutut orang. Tu nama dia chiropractic lah istilah dia. Kalau you guys teringin nak tengok, ada je kat dalam YouTube. Tulis je chiropractic, you akan nampak macam-macam jenis orang buat chiropractic. Ada satu tu chiropractic daripada orang tu bongkok. Orang muda. Saya ingat muda sebenarnya orang tu. Dia bongkok macam tu. Lepas tu dia boleh berdiri tegak. Sebab benda ni. Taklah tegak sangat dalam gambar tu, tapi tegak lah berbanding dengan bongkok macam tu. Which is very awesome lah. Kalau ikut modern, dia kena buka berapa kali kena keluar masuk bedah. Tapi menggunakan chiropractic, dia boleh tanpa bedah, dia boleh tegak balik. Take time, but still sekurang-kurangnya tak payah masuk bedah. Which is lagi risiko lebih tinggi. Seterusnya, kita tengok pula apa tu radikal bebas. Alright.
So radikal bebas ialah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil, reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul lain. Radikal bebas merosakkan struktur DNA jika dengan mengambil elektron daripada molekul yang membina DNA. Hal ini membentuk bahan karsinogen yang mungkin menyebabkan mutasi dan kanser. Radikal bebas juga menyebabkan penyakit seperti kardiovaskular dan ketidaksuburan, merosak buah pinggang, hati dan paru, menyebabkan penuaan awal seperti wajah kedudukan dan rambut beruban. So radikal bebas ni mostly lebih kepada radiation punya case. Okay, radiation mengeluarkan radikal bebas. So ianya adalah satu jenis atom ataupun molekul yang tidak stabil, yang bergerak melanggar macam-macam atom-atom lain, menyebabkan atom tu berubah tempat. Okay. So antara faktor dalam ni kita boleh jumpa dari segi mitokondria dengan sel darah putih lah, juga boleh mengeluarkan satu jenis radikal bebas ni. Di mana kalau dia dibebaskan dan terlanggar dengan DNA, kebiasaannya memang DNA akan shattered. Dia akan start rosak lah kat bahagian-bahagian sel-sel DNA, menyebabkan kanser ke, boleh menyebabkan macam-macam masalah lah, komplikasi berkenaan dengan masalah DNA ni. Daripada dalaman ada juga jenis bentuk luaran daripada radikal-radikal ni. Kita boleh dapat daripada beberapa. In this case ada 5. Contoh yang dibagi kita ada 5 jenis lah yang kita boleh dapat. Antaranya ialah sinaran Mac-ion ataupun X-ray ke kan. Ultra ungu daripada matahari itu sendiri, pencemaran udara itu sendiri. Sisa toksik pun boleh terima, asap rokok pun boleh terima. Alright. So semuanya boleh menyebabkan kanser lah. Kanser kulit, kanser paru-paru, kanser kulit, kanser paru-paru biasanya. Kanser mulut juga. Okay, asap rokok ni kanser mulut juga biasanya. Alright. So kita tengok sikit balik untuk berkenaan dengan buat latihan sikit lah. Okay. Antara berikut yang manakah faktor luaran yang menghasilkan radikal bebas? ABCD, asap rokok, makanan, cuaca ataupun suhu persekitaran. A, asap rokok. Yes, betul. A, asap rokok. Okey, asap rokok ialah perkara yang boleh mengeluarkan radikal bebas. Macam makanan ke, cuaca ke, suhu persekitaran ke, tak ada kena-mengena. Okey, tak ada kena-mengena. Berkenaan dengan radikal bebas lah, tak ada kena-mengena. Apakah penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas? Asma, demam, kemurungan, ketidaksuburan. D cikgu, D. Dadu, ketidaksuburan. Dadu. So, apakah penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas? Jawapan dia betul ketidaksuburan. Disebabkan radikal bebas ni kebiasaannya akan mengganggu kita punya DNA. Okey. So, perkara lain ni dia tidak begitu relate dengan DNA lah. Macam asma ni biasa benda yang memang orang tu dah ada daripada kecil. Okey. Dia bukan satu benda yang dia baru dapat. Demam, macam-macam kes. Saya rasa hampir semua penyakit menyebabkan demam. Kemurungan tu is a feeling hati seseorang. Okay, so tidak suburan lah. Alright. Sekejap. So kita masuk kepada subtopik seterusnya, iaitu bahan antioksidan. Bahan antioksidan. Next. So bahan antioksidan ialah sebatan kimia yang diperlukan pada badan kita untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Bahan ini melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas. Bahan kita berupaya menghasilkan bahan antioksidan, namun pada usia meningkat keupayaan ini akan berkurang. Okey. So bahan antioksidan ni adalah satu perkara yang kita kena adalah. Okay. Kalau awak perasan dalam banyak suplemen memang dia cakap antioksidan. Memang perkataan ni famous lah dari segi iklan-iklan berkenaan dengan kecantikan ke, dengan kesihatan ke, dia akan keluar perkataan bahan antioksidan. Basically memang diperlukan lah. Kebiasaannya badan kita memang boleh hasilkan sendiri dengan kita punya nutrien yang cukup, kita boleh menghasilkan bahan antioksidan yang cukup untuk badan kita. Tapi kalau kita dah tua, kita kurang, so
lagi berusia seseorang itu, lagi keperluan untuk dia memakan suplemen untuk dia mengekalkan tubuh badan yang lebih sihat lah. So ni antara contoh-contoh. First kita ada beta carotene. Okay, ini salah satu contoh antioksidan beta carotene. Ditemui dalam kebanyakan makanan berwarna merah, kuning, jingga macam lobak merah, mangga, ubi. Jadi so kalau kita makan makanan yang warna merah ke, kuning ke, jingga ke, kan makanan tu sendiri ya. So dia ada beta carotene. Lutein sering dikait dengan mata yang sihat. Bahan antioksidan ini terdapat dalam kuantiti yang banyak dalam sayur-sayuran yang berdaun hijau macam bayam, kobis dan brokoli. Okey, lutein. Lutein banyak dalam bayam, kobis dan brokoli. Lycopene. Okey. Tuan-tuan ini kena hafal sebenarnya. Lycopene bahan antioksidan yang ditemui dalam buah-buahan macam betik, jambu batu, tembikai, tomato, apricot, limau, gendang dan juga orange. Mandarin memang gendang. Okay. Tembikai, tomato, apricot lah. Okay. Vitamin C, vitamin larut air yang digunakan sebagai anti-asid ascorbic. Bahan antioksidan ini terdapat dalam buah-buahan citrus, bayam, brokoli, kiwi, strawberry, cranberry, kubis, ladi hijau dan hijau. Kebiasaannya vitamin C ni kita jumpa untuk makanan-makanan yang masam, kalau senang nak ingat Yang masam tu biasanya ada vitamin C lah. So biasanya sifat vitamin C ni agak masam. Alright, so vitamin E pun salah satu daripada antioksidan yang ada, dikenali sebagai alpha tocophenol terol, iaitu bahan antioksidan yang terdapat dalam pelbagai jenis masakan. Dalam pelbagai jenis minyak, termasuklah minyak kelapa sawit, minyak jeruma gandum, minyak jagung dan minyak kacang. Bahan ini juga ditemui dalam apricot, brokoli, kacang dan so vitamin E penting. Okay. So kita boleh jumpa dalam minyak sawit, minyak, beberapa jenis minyak lah Boleh juga dapat dalam apricot, brokoli, kacang dan juga mangga juga. So tu jenis-jenis dia lah. Daripada 5 ni So beta-carotene, lutein, lycopene, vitamin C dan juga vitamin E. So tindakan bahan antioksidan terhadap radikal. So antioksidan ni pun antara satu benda yang boleh menghalang radikal bebas untuk merosakkan badan kita lah. Bahan antioksidan ialah sebatian kimia yang boleh diperoleh daripada sintesis kimia atau tumbuhan semula. Jadi apabila bahan antioksidan bertindak balas dengan radikal bebas, sebatian lebih stabil dan menghasilkan seterusnya menghentikan proses pengoksidaan. Okey. Okey. Faktor yang mengaruhi pengoksidaan makanan. Proses pengoksidaan boleh berlaku kepada makanan yang terdedah kepada udara. Basically yang ni awak boleh tengok dalam majoriti jenis makanan yang macam apple lah. Paling mudah you nak tengok kat apple. Asalnya kalau kita potong warna putih, lepas tu dia akan teroksida menyebabkan dia jadi warna macam kuning tu yang dia centas. Dia pun jadi tak sedap sebenarnya. Okay. Jadi kurang sedap lah berbanding dengan yang freshly, yang betul-betul kita baru potong kan. So antara sebab daripada proses pengoksidaan yang berlaku. Okay, next. 12. Saya rasa ada satu je soalan kat sini. 9:49. Actually sebenarnya saya dah tinggal berapa slide. Sekejap saya tengok. Sekejap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ada 11 lagi. Dan kita ada 10 minit. Lepas 10 ada 20 minit lagi sebenarnya. Okey, so antara berikut yang manakah bahan yang melibatkan pengoksidaan makanan? Macam biasa, you guys boleh buka internet untuk cari jawapan, tak ada masalah. Apa tadi? A. Limau. Jus limau nipis. A. Jus limau nipis. Ada lagi? Saya ambil sikit, lebih sikit lah. Saya tunggu lama sikit sebab slide pun dah nak habis. So saya tunggu lama sikit. A.
Okay, ya. So majoriti jawapan adalah A kan. Betul lah jus limau nipis. So antara perkara yang boleh kita slowkan kalau ada makan. Kalau kita nak slowkan, kita nak perlahankan proses pengoksidaan dia, kita boleh letak dengan jus limau nipis. Seterusnya, rajah 3 menunjukkan sayuran berdaun hijau. Apakah bahan antioksidan yang terdapat dalam sayuran hijau? Beta carotene, lycopene, lutein atau vitamin E? C. C. Lutein. Ada lagi? C juga. C. Okay, so sekejap. So basically apa yang ada dalam sayuran hijau ialah lutein. Okay, kalau kita tengok tadi kat atas tadi pun sebahagian daripada contohnya adalah lutein lah. So next, kita akan tengok seterusnya apa berkenaan dengan produk kesihatan. Okay, produk kesihatan. Produk kesihatan, semua produk kesihatan sama ada dalam bentuk pil, serbuk atau lotion mengandungi bahan aktif yang memainkan peranan dalam memberikan kesan kepada pengguna produk. Bahan aktif ialah komponen tertentu di dalam satu produk yang mempunyai kesan terhadap penyembuhan atau pencegahan penyakit. Bahan aktif akan memberi kesan atau tujuan yang sama walaupun digunakan dalam produk dengan jenama yang berbeza. Kadang-kadang dua atau lebih bahan aktif tidak boleh digunakan bersama kerana boleh bertindak balas dengan menghasilkan kemudaratan kepada kesihatan. So semua produk kesihatan sama ada dalam bentuk pil ke, serbuk ke, lotion ke, mempunyai kita panggil bahan aktif. Okey, mempunyai nama istilah dia, kita panggil bahan aktif. Apa tu bahan aktif? Bahan aktif tu dari segi istilah dia ialah komponen tertentu dalam produk yang ada kesan terhadap penyembuhan atau pencegahan penyakit. Okey. So kadang-kadang kita sebab ubat ni mempunyai bahan aktif. Kita just sebut bahan aktif. Apa jenis bahan aktif tu? Dia boleh sama ada lutein ke, vitamin C ke, antioksidan ke, antidepresan ke. Okey, semua benda tu jenis bahan aktif yang ada lah. Kita just sebut satu benda untuk kita just macam nak merangkumkan semua satu perkataan. Kalau tak kita nak sebut satu kan, dalam ni ada sekian banyak. So produk kesihatan just sebut sebagai bahan aktif, dia senang. So jangan ada bahan aktif, ada certain bahan aktif kita boleh campur. Kita boleh campur. Walaupun tak kisahlah, you nak beli oleh, lepas tu you beli sekali silky white, lepas tu benda lain, SK2. Okay, saya letak je, saya pun tak tahu apa lagi. Garden of Eden and GOE. Garden of Eden, you ambil semua bagai tu, you campur-campurkan. Okay. Ada certain, tapi ada juga beberapa bahan aktif yang tidak boleh digunakan bersama lah. Kerana certain bahan aktif ni kalau diletak sekali dia akan bertindak balas yang membawa lebih banyak keburukan kepada seseorang instead of kebaikan. So ini satu benda yang kita nak kena sama-sama kenal pasti apa sebenarnya yang kita boleh campurkan, apa yang sebenarnya kita tak boleh campurkan supaya tidak merosakkan, terutamanya untuk produk kesihatan di kita sendirilah. Okay? Kita beli produk kesihatan untuk kita sihat, bukan kita nak sakit, betul? So kalau kita beli dua produk yang boleh menyebabkan berlakunya tindak balas yang kita tidak mahu, menyebabkan satu masalah lain. Okey, penggunaan produk kesihatan yang terdapat dalam pasaran. Kadang-kadang produk kesihatan seperti suplemen diambil untuk memulih penyakit dan mengekalkan kesihatan kita. Produk kesihatan yang baik dapat menjamin ketumbesaran yang normal dan meningkatkan daya pencegah penyakit. Contoh pengambilan multivitamin dapat meningkatkan proses tumbesaran kanak-kanak. Gaya hidup masyarakat kini dengan sibuk bekerja tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang menyebabkan produk kesihatan menjadi keperluan demi menjamin kesihatan. Contohnya pengambilan pil vitamin menjadi pelengkap kepada amalan pemakanan yang tidak seimbang.
kita perlulah mendapatkan nasihat daripada doktor perubatan dan sentiasa menyemak label terlebih dahulu sebelum membeli atau menggunakan sebarang produk kesihatan untuk mengelakkan kesan yang tidak diingini. So basically apa yang kenapa banyak basically kalau kita masuk mana-mana kedai sekarang ni pun kita nampak macam banyak jenis suplemen ada. Even sekarang ni kalau you guys main Facebook lah macam saya zaman Facebook, saya masih zaman Facebook. So kalau saya buka Facebook memang kadang-kadang ramailah orang beli pelbagai jenis suplemen. Ada vitamin C lah, ada vitamin E lah, boleh jadi straight A, boleh jadi straight D lah, semua jenis lah dia, semua jenis makanan ada. Semua tu kita panggil suplemen Segala satu produk yang memberi kelebihan sesuatu, kebanyakannya kita akan panggil sebagai suplemen, iaitu penambahan. Okey, suplemen. Vitamin C, kita pun panggil suplemen. Okey. Ubat, ianya satu jenis ubat juga, betul. Tapi istilah dia lebih tepat kita panggil suplemen. Vitamin E, vitamin D, apa lagi yang you pakai dekat kulit-kulit tu kan, itu pun biasanya kita panggil suplemen lah. Meningkat, fungsi dia apa? Untuk meningkatkan daya pencegahan penyakit. Okey. Kepada siapa-siapa yang suka makanan-makanan sunnah, contoh macam habatus saudah ke madu ke kan, itu pun kita gelarkan sebagai suplemen juga. Okey. Tolong istilah tu kena betul, kita panggil juga sebagai suplemen. Disebabkan sekarang ni kita kan generasi dengan phone, dengan iPhone, dengan segala-segala internet ni, menyebabkan kita kan dengan fast foodnya, dengan McD, KFC, apa lagi, A&W segala bagai kan. So cara pemakanan kita memang tidak begitu tak boleh dinafikan lah. Saya harap kat luar sana tak ada orang boleh dinafikan. Kebanyakan, saya cakap semua kebanyakan orang termasuk yang sedang bercakap tidak mempunyai cara pemakanan yang betul, menyebabkan sebenarnya pemakanan pil dan vitamin tu sangat sesuai dan bagus untuk kita semua lah. But kita tak boleh jangan ambil benda yang tak pasti secara sesuka hati. Antara paling mudah antaranya ialah multivitamin ke apa kan, benda macam tu biasanya jangan ambil. Dia ada limit dia, so better kita tanya kita punya pakar perubatan, doktor ke apa, try confirm dengan dia balik cara pengambilan yang sebenar. Pharmacist pun tak ada masalah, you boleh tanya untuk cara panggilan sebenar supaya tak menjadi masalah pada masa akan datang. Alright, so basically topik ni lebih kepada benda yang kita nak kena tahu just apa maksud bahan aktif and reason kenapa. Okay, sebab dia kenapa. Yang selebihnya tu lebih kepada fikir-fikir lah. Okay, lebih fikir kita. Now, apakah bahan yang dilarang dalam produk kesihatan oleh Kementerian Kesihatan? Okay. Cikgu, A. Ada lain? Merkuri. Ya ke? Bukan gula. Ada lain? Saya tunggu kawan-kawan kita mana-mana yang lain-lain. Okay, cuba jawab. Phantom Assassin. Tahu. So majority orang jawab adalah merkuri and betul merkuri. Nak tahu sejarah merkuri? Sejarah merkuri sebelum ni sebenarnya banyak ubat-ubatan terutamanya untuk kulit lah untuk kulit, nak cantikkan, nak putihkan kulit kan. Kebiasaannya banyak merkuri pada asalnya. Reason kenapa? Sebab memang sangat berkesan. Okey, kenapa? You pakai hari ni, 2-3 hari you akan putih melepak. Duduk bawah matahari tak nampak pun awak. Dia punya putih tu, sinaran cahaya matahari membantuli kulit awak yang putih melepak tu. Itu kelebihan merkuri, antara kelebihan merkuri lah. Tapi disebabkan ianya adalah satu jenis logam sebenarnya, it's still a metal. Okay. So bila dia masuk dalam badan kita, dia akan membawa macam-macam jenis penyakit lain, terutamanya kanser. Itu sebab sebenarnya kenapa KKM telah menghalang banyak produk yang mempunyai merkuri untuk tak dijual di Malaysia. Cuma tak semua jenis bahan
Saya nak cakap, ada je, saya cakap terus terang, ni benda yang terus terang, ada produk kat luar sana, terutamanya produk kecantikan yang masih menggunakan merkuri. Saya tegur ni untuk semua dan pengetahuan semua. Kalau ada apa-apa produk kecantikan, kalau awak boleh dapatkan kepastian kelulusan daripada KKM tu sendiri. Sebab dia orang tak perlu sebenarnya, dia orang tak perlukan kelulusan daripada KKM untuk keluarkan produk tu. Tapi kalau ada kelulusan daripada KKM, jangan risau, produk tu sihat. Kalau produk tu tak ada kelulusan KKM, terutamanya produk kecantikan, tolong baca balik dia punya ingredient. Sebab ada kemungkinan dalam tu ada merkuri. Kalau awak perasan banyak kalau sana, saya macam saya ulang balik sekali, generasi Facebook, dalam Facebook saya ada nampak pakai 2 hari, 3 hari putih melepak. Pakai hari ni pakai, esok putih melepak. Pagi tadi pakai, tengah hari dah hilang dah. Cerah mengalahkan matahari. Okey, kebiasaannya benda tu semua benda yang mengandungi merkuri. So it's very dangerous substances that could lead to a short term happiness. Okey, menggembirakan awak sementara waktu sebab awak putih sekejap lepas tu kena kanser. Seksa seumur hidup. And satu lagi fun fact, sebab sebenarnya dah habis ni. Okay, sebab tu saya hold kat sini sekejap. Fun fact, gula. Saya cerita fun fact dengan awak. Gula sebenarnya ialah satu jenis dadah. Dadah. Bukan dadah lah. Boleh dipanggil dadah tapi dia bukan dadah exactly lah. Satu jenis substances lah substance yang paling ketagih sekali. Sebab tu kalau awak pernah dengar nama dia sweet tooth, gula ni, gigi gula tu kan, gigi manis. Sweet tooth lah bahasa Inggeris, bahasa Melayu saya tak sure. Orang yang suka makan gula-gula tu, kalau perasan orang macam tu, ada masa kalau dia dah selalu sangat makan gula sampai satu tahap di mana kalau hari tu dia tak makan gula, dia akan start menggeletar. Sebab sebenarnya dia sangat perlukan. And fun fact lagi, it's a fun fact for me lah at least. Fun fact lagi, antara satu benda yang kita sentiasa ada dan kita sentiasa nak, dan ia juga satu dadah yang sangat bahaya sebenarnya, satu jenis hormon dalam badan kita nama dopamin. Dopamin ni fungsi untuk memberi kita kegembiraan buat sementara waktu, menyebabkan kita rasa happy dan bahagia. So if you guys kalau awak boleh kenal pasti bila masa awak hit awak punya dopamin, awak akan boleh kenal pasti apa perkara yang boleh menyebabkan awak ketagih. Okay. Contoh siapa-siapa yang pernah main Dota lah. Sebab saya main Dota. Dota kalau awak menang, dopamin hit tu kuat gila. Awak pernah dengar kan guys? Pada perempuan yang, nanti you guys masuk U nanti. Aku masuk universiti, saya tak sure lah you guys macam. Tapi sama saya dulu, siapa-siapa masuk universiti paling bahaya kalau orang boleh main Dota. Saya tak pernah faham Dota macam ni sampai saya start. Saya maki orang, saya mengata lah senang cakap. Saya macam memperlekeh ke orang main Dota sampai saya start main. Baru saya tahu kenapa orang panggil Dota tu boleh ketagih. Sebab kemenangan dalam Dota tu hit dopamin dia teruk. So dopamin lah. Untuk sekarang ni awak punya dopamin saya rasa lah kepada siapa yang ada TikTok, cuba bayangkan kalau like awak tiba-tiba 100 ke 200 ribu dalam masa 2 hari. Atau dalam masa sehari, awak akan rasa dopamin hit tu. Itulah nama, itu ketagihan yang paling ketagihan yang paling bahaya. Alright. Just fun fact. Okey, untuk kimia perubatan dan kesihatan boleh dibahagi kepada 4 tadi. Kita ada kaedah perubatan iaitu terbahagi kepada 3 jenis iaitu traditional, modern dan complementary, dan kita kena ingat balik perbezaan di antara traditional, modern dan complementary berkenaan dengan jenis-jenis ubatan dan apa kesan dia kalau kita salah guna ubat. Kesan salah guna ubat ni relate kepada semua, jangan risau. Okey, kalau kita salah guna apa-apa jenis ubat, dia tak kira lah modern ke traditional ke, kebiasaannya kesan dia akan sama, dia akan merosakkan badan kita balik. Radikal bebas, kebiasaannya kita boleh dapat 2 cara, sama ada dari segi dalaman ataupun dari segi luaran, dan kesan terhadap kesihatan manusia ini boleh menyebabkan kanser, akan kacau kita punya DNA, akan menyebabkan infertility, so banyak masalah. Bahan antioksida, okey, apa tu bahan antioksida adalah satu bahan yang memperlahankan atau menghalangkan pengoksidaan dalam badan kita.
tindakan terhadap radikal bebas. Dia akan efek. Okey, apa antioksida buat kepada bahan radikal? Produk kesihatan, dalam setiap produk kesihatan kita ada panggil nama dia ialah bahan aktif. Apa tu bahan aktif? Bahan aktif ialah segala jenis bahan yang memberikan kelebihan ataupun menyihatkan seseorang lah. Ya, apabila kita makan produk tu mengikut kuantiti yang betul. Alright. So dengan tu insyaAllah, sekejap saya nak tanya, you guys nak tak nota ni? Kalau nak saya share dalam group. Nak. Eh? Boleh. Nak, eh? Okay, Boleh, nak, boleh. Kalau you guys nak, saya akan share dalam group lah nota-nota ni, tak ada masalah. Okay, terima kasih. Terima kasih sebab learning you for today. Any question insyaAllah? Tak ada eh? Tak ada cikgu. Tak ada eh? Alright. Kalau tak ada, okey lah. So dengan tu saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Segala baik datang dari Allah, segala buruk daripada kelemahan diri sendiri. So jaga kesihatan anda elok-elok. Sekarang ubat yang awak nak ambil, tolong make sure dapat kebenaran ni lah, baca elok-elok dia punya penggunaan lah. Panadol lah antaranya sebab Panadol paling famous. Dia on ke apa jenis ubat lah. Kalau you pegang tu bacalah dia punya instruction macam mana nak makan. Jangan ikut sembrono tu makan je Tapi kalau macam ubat batuk ke apa, tolong ambil daripada doktor, jangan ambil sendiri. Sebab dia ada satu-satu ubat kuantiti dia berbeza-beza mengikut kepada kesakitan seseorang tu sendiri. Alright. So dengan tu, terima kasih untuk malam ni sekali. Dan Assalamualaikum. Okay, terima kasih semua.